segala hari Jumaat. Dan sesuai sekali untuk kita kongsikan tentang topik kita yang ini, tentang pengimarahan masjid dalam PKPP. Kita tahu bahawasanya masjid adalah sebuah institusi yang dekat dengan hati umat Islam, dan kita nak tengok macam mana agaknya senario, keadaan, suasana masjid-masjid sewaktu PKPP. Sememangnya keadaannya berbeza sebab kita tidak boleh berjemaah di masjid. Terutama sekali untuk kaum lelaki pada hari Jumaat, itu yang dirindui. Dan kini kelonggarannya telah pun bermula semula. Namun dikhawatirilah kalau pun ada kelonggaran ini, tidak ada kembali ke masjid seperti sedia kala, seperti dulu. Kerana ada kekhawatiran yang masih lagi bila kita lihat angka kes-kes baru meningkat kepada 2 digit. Kita mula-mula risau. Betul-betul. Jadi kita ingin lihat bagaimana senario semasa masjid-masjid terutamanya di wilayah-wilayah persekutuan sepanjang tempoh PKPP ini bersama-sama tetamu kita pada waktu ini, iaitu Tuan Haji Muhammad Ajib bin Ismail, Pengarah Jawi. Assalamualaikum Haji. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Haji boleh terus jawab soalan saya tadi. Macam mana keadaan semasa masing-masing kita ni? Kita nak tahu juga ni. Okey, terima kasih kepada Terence dan juga Hani dan beri peluang kepada saya untuk muncul di TV1 pada pagi ini. Dan bila sebut tentang kelonggaran kepada umat Islam untuk melaksanakan ibadah ketika PKPP ini, sebenarnya kita bermula dengan penutupan. Lepas tu, tetapi di wilayah persekutuan walaupun tutup, tapi ada 3 orang pegawai kami keep menunaikan jemaah pada ketika itu, sehinggalah dilonggarkan kepada 30 orang. Dan sekarang kita longgarkan kepada dalam mandu sekarang keseluruhan 1/3. Sebenarnya ini juga adalah satu langkah yang kita rasa kita lebih awal atas nasihat daripada Yang Berhormat Datuk Seri Menteri kita, dan juga dengan kebenaran Jawatankuasa Keselamatan Negeri, kita perluaskan. Tetapi dalam konteks berhati-hati, itu yang pertama. Yang kedua, penjarakan sosial. Yang ketiga, face mask. Yang ketiga, sejadah kita masih galakkan untuk bawa. Dan yang keempat, kita akan tengok dia punya suhu. Sebab dalam konteks kita nak mengimarahkan, kita kena berjaga-jaga. Dan kita mengharapkan juga umat Islam memahami. Kadang-kadang ada yang marah kan, bila tak cukup ruang. Bila berbaris azan saja, kita sebut azan bermula, kita akan tutup. Sebab kadang-kadang kita nak juga mendisiplinkan para jemaah, dia kena datang awal. Tapi kadang-kadang ada jemaah yang tunggu azan baru datang. Ini menyebabkan berlaku sedikit kekalutan, tetapi setakat ni diurus dengan baiklah. Sebab itulah kita mengharapkan lagi kerjasama kepada semua, bersabar dalam situasi ini, dan kita tidak nak COVID-19 ini kembali. Kita cuba maintain di wilayah persekutuan. Setakat ni alhamdulillah, walaupun adalah satu kes kita dengan semalam kan. Jadi tapi tidak berkaitan dengan masjid. InsyaAllah. InsyaAllah. Tuan Haji, kalau kita lihat kepada SOP baru ni, ada di antara pihak Jawatankuasa Masjid yang menggunakan kaedah pendaftaran terlebih dahulu untuk slot-slot hari Jumaat terutama sekali. Adakah kaedah ini akan diguna pakai bergerak ke hadapan, ataupun adakah ia bergantung kepada masjid itu sendiri? Okey, di wilayah persekutuan kita mempunyai 89 masjid dan 123 surau Jumaat serta 561 surau. Manakala ada surau-surau yang kita beri kebenaran untuk diri Jumaat sempena PKPP, ada 48 buah. Bermaksud sebenarnya mereka surau-surau ini sebelum ini tidak boleh di Jumaat, tetapi mengambil kita tentang peluang untuk kita orang Islam menunaikan solat, kita beri kebenaran melalui Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri dan juga kebenaran Majlis Agama Islam dan Persekutuan. Jadi daripada sudut inilah kita lihat bahawa apa yang paling penting kepada umat Islam ialah kena memahami tentang SOP itu. Itu yang paling pertama. Dan yang kedua, kita kena lihat bahawa umat Islam ini kena bersabarlah dalam konteks berdepan dengan situasi itu dan keep berdoa. Kita tak ada jalan lain kan. Dan juga kami, kalau kita lihat, walaupun dalam konteks PKP, kita cuba lahirkan ni satu pelan pengimarahan, pelan pengimarahan yang telah pun diinisiatifkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Menteri di Jabatan Menteri, sebab kita nak masjid ini sentiasa bergerak walaupun dalam tempoh PKPP, tapi dengan keadaan berjaga
jaga. Dulu masa kita tutup pun fungsi dan peran masjid bergerak sebab kita ada satu program disebut Musaadah COVID-19. Beri bantuan. Ada Jawi Food Bank, ada Dapur It'am. Di mana Jawi Food Bank kita belanjakan hampir 3 juta. Dapur It'am sendiri dibelanjakan 3 juta lebih bagi membantu anak-anak karya dan juga penduduk-penduduk sekeliling tanpa mengira Islam atau bukan Islam. Sebab itulah kita nak dia terus bila sebut imarah ni ialah membangunkan, menggerakkan, menyemarakkan, tidak lesu, betul? Ya, betul. Okey, kerana itu ada pelan ini untuk tahun 2020 sampailah 2024. Betul. Apa pengisian dalam pelan ini, Haji? Okey, pengisian. Bila kita sebut tentang pelan pengimaran tadi, kita ada 17 program dan 34 aktiviti daripada 5 teras utama. Teras yang utama ialah ibadah. Teras yang kedua ialah dakwah. Teras ketiga ialah ekonomi. Teras keempat ialah komuniti sosial dan persekitaran. Maknanya bila sebut tentang teras-teras ni ada 17 program tu pelbagai program, tapi yang ditekankan sepanjang 6 bulan ni ada 5 quick win. Quick win yang pertama, walaupun tempoh PKPP kita nak jadikan subuh tu subuh ibarat solat Jumaat. Tapi dengan penyarakan lah. Ketika subuh disebut ihya subuh, adanya forum, adanya qiyamul daripada pukul 5, lepas itu adanya jualan-jualan, adanya cek darah dan adanya baru-baru kita buat kembara barakah naik basikal. Lepas tu saya sendiri naik motosikal daripada zon 1 sampailah ke Malakat Mall di Cyberjaya dengan 6 checkpoint. Itu yang pertama. Yang kedua ialah Mosque. Mosque ni kita ada program Jawi Food Bank dan juga Dapur It'am. Kita berjalan, kita beri bantuan. Uniknya kita beri bantuan kepada orang Islam atau bukan Islam. Sebab mereka juga adalah jiran-jiran kita. Mereka juga adalah orang yang berhampiran dengan masjid. Kita teruskan KIM. Dan rakan strategi Jawi juga terdiri daripada pelbagai golongan tanpa mengira Islam sebab dalam melawan COVID-19 dia tidak mengira kaum ataupun bangsa. Sebab itulah kita kena bekerjasama, kita bersatu dalam kepelbagaian, insya-Allah bersatu dalam keharmonian. Dan yang ketiga, ekonomi. Kita nak bangunkan dari sudut ekonomi ni, kita sedang memperkasakan koperasi masjid. Kalau boleh ni masjid-masjid ni boleh berdiri sendiri. Maknanya kita beri kebenaran kepada masjid-masjid. Uniknya masjid di wilayah persekutuan ni sebab ketua-ketua imam tu adalah pegawai daripada Jawi. Dia sebab dia ada sebut dalam Akta 505 bahawa nakib, imam dan bilal adalah dilantik dan perkhidmatan awam. Dan yang keempatnya juga kita ada program yang kita sebut pondok masjid. Sekarang ni dibenarkan kelas-kelas pengajian, maknanya forum ataupun ceramah, tapi dalam konteks ikut SOP. Kalau dulu nampak senyap, dan sekarang kita sedang menyemarakkan lagi dengan kita memohon semua pengurusi masjid dan surau Jumaat memberi cahaya kepada menara. Disebut pencahayaan masjid. Biar bila orang datang jaga wilayah, orang tahu. Warna ni saja masjid. Kita nak biar salah satu daripada benchmark lah. Sebab kita kena berubah, Terence. Kalau kita statik, orang tak minat dengan kita. Betul ni? Betul. Antara sasaran yang ingin dicapai di program ini bergerak ke hadapan kerana pelan ini adalah sehingga 2024. Betul. Jadi apakah sasarannya? Sasaran memang cukup jelas. Kita nak disebut anjakan. Kalau kita sebut tadi tentang ihya subuh. Kalau boleh sebelum ini mungkin 200. Kalau 5 tahun akan datang, kita nak dia menjadi 1,000 orang. Mana anjakan. Bukan senang. Kita kadang bercakap mudah, tetapi segi praktiknya. Dalam sudut ekonomi, kita nak bahawa masjid-masjid ini tidak hanya bergantung kepada Jawi dan juga Majlis Agama Islam Persekutuan. Maksudnya kadang-kadang sekiranya ada kerosakan, penjagaan, mereka akan mohon kepada kita dan kita akan mohon kepada Baitul Mal. Kita gunakan duit zakat. Tetapi kita cuba untuk mereka ini berdiri sendiri. Mana kerosakan-kerosakan kecil ini maknanya daripada sudut sumber ekonomi yang mereka ada, mereka boleh baiki sendiri. Itu yang kita nak lah. Sebab itulah di Masjid Wilayah Persekutuan kita perkenalkan program Dobi, di mana dengan Dobi itu sendiri mungkin dapat menjana ekonomi dan pelbagai lah, kita pelbagai. Dan yang ketiga juga kita nakkan ramai lagi orang memberikan bantuan. Kita tak tahu selepas bulan 9 ni
apa yang berlaku, kemungkinan ramai lagi orang yang masuk dalam kategori asnaf, orang yang perlukan bantuan. Dan kita perlu sedih apabila melihat orang susah, tetapi kita perlu bangun daripada kesusahan itu dengan membantu orang lain. Bila sebut kita susah, orang lain lagi susah. Lagi susah. Ya. Betul? Betul. Tepat sekali Tuan Haji. Sebab itu anjakan kita lah kalau boleh. Ya, ada banyak program pastinya. Difahamkan ada kunti masjid, ya. Betul. Ada penghayatan program Al-Quran. Betul, penting. Yang paling penting adalah konti masjid. Kami juga ada konti masjid. Terima kasih Anda mengingatkan saya. Kita ada DJ kita. Wah. Kita ada Masjid Jami' Masjid Syakirin yang memang dia akan live, dan kita ada DJ yang belum terlatih tetapi mungkin satu masa akan panggil Terence dan juga Hani untuk bantu kami untuk lahirkan DJ yang terlatih. InsyaAllah. Okey, jadi pasti harapan kita lepas ni akan berganda-ganda lagi lah jumlah jemaah yang akan mengimarkan masjid dengan adanya program-program yang akan digerakkan untuk di bawah pelan pengimarahan masjid-masjid oleh Persekutuan khususnya bagi tempoh tahun ini sampailah 2024 insya-Allah. Ya. Terima kasih kita ucapkan Tuan Haji kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia pagi ini, dan seterusnya